Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahidah binti Tengku Muhammad Smizah, bernombor matrik 17 DSK 20F2050. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk keunikan adat resam di Malaysia. Saya akan membentangkan tentang adat resam kaum Melayu. Sebelum tu, saya akan membentangkan apa itu adat resam. Adat resam ialah peraturan atau cara hidup yang diamalkan dan diwarisi secara turun-temurun oleh sesuatu masyarakat seperti masyarakat Melayu, Cina dan India. Ia merangkumi aspek kehidupan seperti kelahiran, perkahwinan dan kematian. Dari aspek kelahiran sewaktu mengandung, terdapat beberapa adat seperti adat melenggang perut atau dipanggil sebagai kirim perut. Upacara ini dilakukan kepada wanita yang mengandung anak sulung ketika kandungan berusia dalam lingkungan 7 atau 8 bulan. Ia dijalankan oleh seorang bidan untuk membuang geruh atau kecelakaan yang mungkin menimpa wanita hamil yang bakal bersalin. Seterusnya, adat mandi sintut limau dan air buyung. Adat ini dipercayai akan memudahkan wanita ketika bersalin. Bagi sewaktu bersalin, bayi akan diazarkan dan diikomatkan. Bayi lelaki akan diazarkan di kedua-dua belah telinganya, manakala bayi perempuan akan diikomatkan. Seterusnya, wanita baru lepas bersalin harus menjalani pantang. Terdapat beberapa pantang larang, antaranya ialah memakai stokin bagi mengelakkan angin memasuki badan. Dilarang dari memakan sebarang makanan mengikut kehendak seperti udang, kerang, ketam, kerana ia boleh mengakibatkan kegatalan di seluruh anggota badan. Bagi selepas bayi lahir, adat jejak tanah juga dilakukan bagi sesetengah tempat. Ia sebagai meraihkan anak yang baru pandai berjalan. Jejak tanah bermakna seorang anak kecil dilepaskan untuk memijak tanah sebagai lambang meneruskan kehidupan. Seterusnya, adat cukur rambut. Ia turut dipanggil potong jambul. Adat ini dilakukan pada hari ke-7 selepas dilahirkan. Kenduri dan doa selamat akan diadakan pada hari tersebut. Lazimnya, semasa adat ini dijalankan, akikah turut diadakan. Dari segi syarak, akikah membawa pengertian menyembelih ternakan pada hari ke-7 selepas anak dilahirkan. Dari segi perkahwinan, terdapat beberapa adat dalam proses perkahwinan. Yang pertama ialah adat merisik. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menengok. Ia pertemuan antara pihak keluarga perempuan dan lelaki. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya dan untuk menyelidik latar belakang si gadis. Yang kedua ialah adat meminang. Setelah kata persetujuan dicapai oleh keluarga di pihak lelaki, wakil dari pihak lelaki biasanya akan diutuskan oleh ibu bapa untuk mewakili mereka meminang anak dara yang telah dipilih. Biasanya, ibu bapa kepada pihak perempuan tidak akan memberi jawapan yang muktamad kepada pihak lelaki yang datang meminang. Hal ini kerana, mengikut adat, mereka sepatutnya diberi tempoh untuk memberi jawapan. Yang ketiga ialah adat bertunang. Sebaik saja peminangan pihak lelaki diterima, maka urusan majlis pertunangan pula diadakan. Majlis pertunangan akan diadakan di rumah pihak perempuan. Hantaran yang terdiri daripada tapak sirih, sirih junjung, bunga rampai dan sebagainya akan digubah cantik untuk diberikan kepada pihak perempuan. Pada kebiasaannya, bilangan hantaran juga akan dihantar dalam bilangan yang ganjil kerana bilangan genap dikatakan akan membawa implikasi yang tidak baik. Sementara itu, hantaran dari pihak perempuan pula akan melebihi hantaran daripada pihak lelaki. Yang keempat ialah adat berinai. Majlis berinai akan dijalankan secara berperingkat. Terdapat 3 peringkat berinai iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Pengantin perempuan akan memakai inai pada kesemua jari tangan dan kaki termasuklah pada tapak tangan. Sebaliknya, pengantin lelaki hanya memakai inai pada jari kelingking, jari manis dan jari hantu pada sebelah tangan sahaja. Namun kini, masyarakat hanya membuat majlis berinai secara kecil-kecilan kerana atas faktor kos yang tinggi. Yang terakhir adalah upacara persandingan. Ketika ini, pasangan pengantin akan didandan dan dihias rapi oleh mak andam.
Upacara menyambut menantu oleh kedua pihak akan disambut dengan meriah, bila mana pengantin diarak dengan pasangan kompang dan pancak silat. Kemudian, pengantin akan bersanding di atas pelamin yang dihias indah. Para jemputan terutama dari wakil kedua mempelai akan dipersilakan untuk menepung tawar pasangan pengantin di atas pelamin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aisyah Dalila binti Mas Hisam, nombor matrik 17 TSK 20F2021. Saya akan menerangkan tentang adat resam kaum Cina di Malaysia. Adat perkahwinan. Perkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawa kepada perubahan besar dalam kehidupan mereka. Perkahwinan itu penting untuk mengekalkan institusi keluarga dan melaluinya keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Dalam masyarakat Cina, perkahwinan itu dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Dalam kepercayaan mereka juga, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturan adat dianggap tidak sah. Terdapat dua bentuk perkahwinan yang diamalkan oleh kaum Cina. Pertama, eksplisit, iaitu perkahwinan yang diatur sama ada oleh ibu bapa atau orang tengah muingi. Kedua, implisit, perkahwinan di mana kedua-dua lelaki dan perempuan diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Ada resam perkahwinan masyarakat Cina merangkumi peringkat merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Pertama, merisik. Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan perkahwinan yang berkekalan. Cara merisik pula terpulang kepada ibu bapa kerana pada lazimnya ibu bapa pihak lelaki akan menanyakan kenalan dan rakan taulan yang kenal dengan keluarga si gadis. Sebahagian masyarakat Cina lebih gemar mengadakan perbincangan tersebut di restoran-restoran dengan disertai saudara mara lain. Tradisi makan bersama ini amat penting dalam masyarakat Cina kerana ia dapat mengeratkan perhubungan di antara kedua belah keluarga. Perbincangan ketika merisik adalah berkenaan perkara-perkara umum terutama latar belakang keluarga dan asal keturunan. Kedua, meminang. Adat meminang akan dijalankan setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi membicarakan perkara-perkara berkaitan perkahwinan. Ibu pengantin perempuan pula akan berbincang dengan wakil tersebut berkenaan jumlah mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan dan memilih hari yang paling sesuai. Pihak lelaki tidak akan tawar-menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maruah. Segala ketetapan yang telah dipersetujui diberitahu kepada kedua ibu bapa pihak lelaki. Ibu bapa pihak lelaki akan berbincang dengan anaknya untuk menyediakan segala permintaan daripada pihak perempuan. Setelah kedua-dua pihak sudah saling mengenal dan bersetuju untuk berkahwin, barulah ada pertunangan dijalankan. Ketiga, pertunangan. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina. Ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Khidmat tukar tilik digunakan untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tongsu. Ini penting kerana jika dilakukan pada waktu yang tidak sesuai dipercayai akan ditimpa bencana dan perkahwinan akan mengalami kegagalan. Pada masa inilah bakal pengantin lelaki berkunjung ke rumah perempuan untuk menunaikan permintaan. Upacara bertukar cincin dilakukan mengikut masa yang ditetapkan. Bagi membuktikan persetujuan, gadis berkenaan akan menyerahkan sekeping ketan merah atau nyinsang yang tertulis nama gadis, umur dan tarikh lahirnya yang didapati daripada tukang tilik. Tukang tilik membuat ramalan berdasarkan tahun kelahiran kedua pasangan. Setelah mendapat tarikh dan masa yang sesuai, tukang tilik akan menyediakan 2 keping niko dan diberikan kepada lelaki dan perempuan yang hendak berkahwin. Niko tersebut mengandungi peraturan-peraturan dan adat-adat yang perlu diikuti oleh kedua bakal pengantin merangkumi adat-adat tertentu. Keempat, majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan akan dilangsungkan setelah setahun bertunang atau mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Dalam masyarakat Cina juga, upacara meminum teh sangat penting dan masih diamalkan. Ia merupakan tradisi masyarakat Cina yang mempunyai maksud yang tersendiri. Adat ini melambangkan penerimaan pasangan pengantin terutamanya si isteri dalam keluarga si suami di samping bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kemuncak upacara perkahwinan masyarakat Cina ialah pada sebelah malam, iaitu jamuan makan. Jamuan makan ini diadakan secara besar-besaran sama ada di rumah, dewan atau restoran.
Tetamu-tetamu yang datang akan membawa ampau sebagai hadiah kepada pasangan pengantin. Sebagai bukti perkahwinan, pasangan pengantin akan menandatangani 2 pucuk surat perkahwinan iaitu Kiat Fun Ching Su di hadapan beberapa orang saksi. Terdapat beberapa pantang larang kaum Cina. Pertama, pantang larang semasa kehamilan. Wanita hamil dilarang membuat kerja-kerja memaku kerana dikhuatiri anak dalam kandungan cacat kerana terkejut. Wanita hamil dilarang mengeluarkan kata-kata kesat atau memukul binatang kerana risaukan anak yang dikandung akan terkena badi. Wanita hamil dilarang memikirkan tentang masalah dikhuatiri anak akan terganggu dengan masalah tersebut. Larangan menggosok perut dengan terlalu kerap kerana bimbang anak akan menjadi terlalu manja apabila besar nanti. Ibu mertua pula menjaga wanita hamil bukannya suami. Larangan memakan buah yang tajam seperti nenas dan mangga kerana ditakuti anak akan menjadi terlalu besar. Kedua, pantang larang selepas kelahiran. Wanita bersalin perlu berpantang selama 40 hari. Perabot di bilik ibu tidak boleh diubah. Tidak boleh memuji berat badan bayi. Bayi hanya disambut sebulan selepas kelahiran. Adat resam dan pantang larang semasa kematian. Upacara kematian berlangsung dari 3 hingga 7 hari. Ini membolehkan sanak saudara untuk berkumpul. Sumbangan wang dalam sapu putih diberikan kepada keluarga si mati. Tidak digalakkan memakai pakaian yang berwarna-warni. Sebaiknya warna gelap seperti hitam dan kelabu. Apabila masuk ke rumah si mati, tetamu mestilah membawa sepasang lilin putih, duit kertas dan lain-lain alat sembahyang untuk diberi pada keluarga si mati yang kurang berada. Mayat dan keranda tidak boleh disentuh oleh tetamu. Tetamu akan diberikan seutas benang merah atau gula-gula berikat benang merah sebagai tanda terima kasih. Si mati akan dipakaikan dengan pelbagai aksesori terutamanya wanita. Keranda yang digunakan mestilah dalam keadaan baik dan cantik. Tetamu dan ahli keluarga perlu menguatkan tangisan sebaik sahaja si mati diusung ke tanah perkuburan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatih Hidayah binti Jujani. Nombor magnetik saya ialah 17DSK20F2012. Hari ini, saya akan membincangkan tentang keunikan adat resam di Malaysia bagi kaum India. Kenalan, masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia. Salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan masyarakat yang majmuk. Masyarakat India kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka yang masih dikekalkan sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai banyak persamaan dengan budaya masyarakat Melayu. Ini jelas dapat dilihat daripada aspek kelahiran dan perkahwinan. Masyarakat India juga terdiri daripada pelbagai suku kaum. 3 jenis perkahwinan di Malaysia iaitu Vaitika Tirumana, Tamil Tirumana dan Dia Tirumana. Merisik, diberikan perhatian seperti faktor etnik, sub-etnik, kasta dan agama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial merangkumi aspek umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral rupa paras dan latar belakang keluarga turut diambil kira. Ikat janji atau nicium dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil lelaki ke rumah pihak perempuan dengan jumlah bilangan yang ganjil dan membawa beberapa barangan seperti kelapa, sirih pinang, bunga-bungaan dan buah-buahan untuk diberikan kepada pengantin perempuan. Pengantin lelaki seterusnya melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengahwini pengantin perempuan, umumkan kepada orang ramai dan menukar sirih pinang. Parisam. Adat parisam terbagi kepada 2 bahagian iaitu parisam biasa dan udan parisam. Parisam biasa ialah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Udan parisam pula pemberian pada hari perkahwinan di sebelah pagi sebelum perkahwinan dijalankan. Dalam masyarakat India, parisam ini umpama majlis pertunangan. Pihak lelaki akan menyediakan beberapa hantaran dalam jumlah yang ganjil. Antara ini juga perlu disediakan oleh wanita yang bersuami sahaja. Seterusnya kita pergi kepada kematian. Masyarakat India mempercayai konsep kelahiran semula selepas kematian adalah ibarat tidur dan mereka akan bangun selepas tidur. Sarjana India mengatakan bahawa kematian adalah perpisahan di antara roh dan jasad, di mana jasad akan hancur tetapi roh akan kembali ke dalam barzah. Mayat si mati akan dibakar atau dikebumikan. Upacara menanggalkan tali. Tali ialah rantai suci perkahwinan yang boleh ditanggalkan oleh isteri setelah suaminya meninggal dunia. Cara baikarasi. Setelah mandi dan dihias cantik, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda.
Lagu-lagu suci dimainkan dan saudara akan memberi perhormatan terakhir kepada si mati supaya tenang. Mengelilingi mayat mengikut lawan arah jam sebanyak 3 kali sebagai tanda penghormatan. Adalah antara perayaan kaum India. Kaum India mempunyai 3 jenis perayaan iaitu Deepavali, Thaipusam dan Thaipongal. Deepavali ialah perayaan yang disambut oleh semua beragama Hindu di seluruh dunia. Perayaan Deepavali bermaksud daripada Deepa, berarti cahaya, dan Gavali bererti barisan. Perayaan Deepavali disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil di antara bulan Oktober dan November. Thaipusam ialah perayaan yang disambut oleh semua penganut Hindu di seluruh dunia. Perayaan ini bagi menghormati dewa Hindu mereka. Perayaan ini disambut pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil yang dikenali sebagai bulan Thai. Thaipusam ialah hari untuk menghapuskan dosa-dosa dan bertaubat sepenuhnya akan kesilapan lepas. Seterusnya Thaipongal. Thaipongal merupakan perayaan menuai yang diraihkan mengikut kalender Hindu. Disebabkan hari perayaan Thaipongal ditetapkan dalam kalender Hindu, maka ia disambut berbeza dengan tempoh menuai yang sebenar. Pada kebiasaannya, masyarakat India akan meraihkan perayaan menuai Thaipongal pada minggu kedua bulan Januari. Kita pergi kepada pantang larang dan kepercayaan kaum India. Salah satu kepercayaan nenek moyang mereka terdahulu ialah masyarakat India akan mendidihkan susu apabila pindah ke rumah baru. Caranya, susu perlu dididih di atas dapur masak yang baru sehingga susu itu melimpah keluar dari periuk sebagai simbolik kepada rezeki yang melimpah ruah. Susu akan dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka terlebih dahulu sebelum diberikan kepada tetamu dengan sedikit gula supaya lebih rasa manis. Selain itu, memecahkan kelapa. Mengikut adat tradisi kaum India, mereka akan mengepaskan sebiji kelapa di atas lantai atau tanah sehingga pecah apabila membeli kereta atau rumah baru sebagai tanda berkat. Seterusnya, ini adalah antara pantang larang dan kepercayaan kaum India. Pertama, dilarang memotong rambut pada hari Khamis dan Jumaat. Ini kerana mereka percaya sesiapa yang memotong rambut pada hari itu, jangka hayat mereka akan dipendekkan sehingga 8 bulan. Jangan asal pensel kedua belah, takut nanti anak cacat. Jangan mengumpat orang lain, nanti takut jadi dekat anak sendiri. Kalau mengandung, jangan tidur lama pada waktu siang, nanti anak susah keluar. Perempuan mengandung tidak boleh keluar malam-malam, takut anak susah nak keluar. Pantang larang kaum terdahulu banyak pengajarannya. Sebagai contoh, jangan asal pensel pada kedua belah, takut anak cacat kerana risiko apabila orang menggunakan terkena muka pada belah yang tajam. Selain itu, perempuan mengandung jangan tidur pada waktu siang terlalu lama, takut anak susah nak lahir. Ini kerana mereka kurang melakukan pergerakan yang akan menyukarkan mereka untuk melahirkan anak nanti. Dan itu sahaja daripada saya, Fatira. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuri Maisara binti Muhammad Hanif yang bernombor matriks 17 DSK 20F2047. Saya akan bercerita serba sedikit mengenai keunikan adat resam di Sarawak bagi kaum Iban. Kaum Iban merupakan penduduk peribumi di Sarawak dengan peratusan yang lebih daripada 30% daripada jumlah peratusan penduduk di Sarawak. Kebanyakan migrasi kaum-kaum di Sarawak bermula dari adat berjalai, iaitu proses yang dilakukan untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Pakaian tradisional masyarakat Iban juga unik. Bagi orang-orang lelaki Iban, pakaian tradisional mereka terbahagi kepada dua, iaitu kain sirat dan dandong. Kain sirat ialah kain cawat yang merupakan pakaian asas kepada kaum Iban. Ia akan dipakai dengan cara melilitnya di pinggang dan dicelah kelengkang, manakala hujung kain akan dijuntaikan dari pinggang ke bahagian hadapan dan belakang badan untuk mempamerkan bahagian yang berhias. Dandong pula ialah sejenis kain selendang yang lebih lebar daripada bedung. Panjangnya tidak tetap kerana kain ini biasanya akan digunakan sebagai pembungkus barangan persembahan dalam upacara-upacara yang tertentu. Bagi kaum wanita pula, pakaian mereka ada 3 jenis, iaitu bidang, kalambi dan bedong.
Bidang ialah kain sarung yang sempit dan mencecah sehingga paras lutut. Kalambi pula ada dua jenis, iaitu kalambi berlengan dan kalambi yang tidak berlengan. Mereka juga akan memakai bedong, iaitu kain selendang yang panjang dan sempit. Ia akan dihiasi dengan reka corak tenunan yang sangat halus. Bagi adat perkahwinan dalam masyarakat Iban pula, merisik merupakan adat yang sangat wajib untuk diikuti. Ia akan dijalankan apabila seseorang teruna berkenan pada seorang gadis. Lalu, ibu bapanya atau wakil akan pergi ke rumah si gadis untuk datang merisik. Setelah itu, mereka akan mengadakan pertunangan. Rombongan lelaki akan disertai oleh 5 hingga 10 orang yang terdiri daripada orang-orang tua. Setelah mencapai kata sepakat, ayah kepada pihak lelaki akan menanggalkan lapik atau ikat pinggang perak atau sebilah pedang sebagai tanda pertunangan mereka berdua. Bagi majlis perkahwinan pula, perbincangan akan diadakan di ruai dan air tuak akan turut dihidangkan kepada setiap tetamu. Setelah itu, pengantin akan meminta berian dan nilainya ditetapkan oleh masyarakat di situ. Pihak pengantin perempuan akan meminta bayaran pembuka pintu, pembuka kelambu dan bayaran-bayaran yang lain juga. Selepas itu, upacara membelah pinang akan dijalankan untuk menentukan tempoh jodoh antara kedua-duanya. Walaupun selepas itu, mereka berdua sudah bergelar sebagai suami isteri, mereka tidak boleh tidur bersama selagi ada bunyi-bunyi yang akan membawa petanda buruk. Mereka akan dipisahkan sementara waktu sehingga semua petanda buruk itu hilang. Kita berpindah kepada adat kematian mereka pula. Apabila seseorang di kalangan mereka mati, perkara pertama yang akan dilakukan ialah menutup mulut si mati. Kemudiannya, mayat akan dimandikan, disikat dan dikenakan pakaian yang sebaik-baiknya. Kedua-dua pintu rumah panjang perlu dipalang dengan 2 batang alu. Kemudian, mayat akan diletakkan di tengah-tengah rumah panjang dan dilingkungi dengan puak kumbu yang dipanggil sapat. Barang-barang yang dianggap sebagai bekalan si mati di dunia keduanya akan turut disediakan. Mayat juga tidak boleh dibiarkan secara bersendirian. Seterusnya, seorang wanita yang mahir akan membaca doa. Dipercayai, roh si mati dapat dibawa ke syurga tanpa ada sebarang halangan. Doa akan dibaca sehinggalah mayat dibawa keluar dari rumah panjang. Apabila mayat telah dimasukkan ke dalam keranda, mayat tersebut akan disuakan dengan makanan menggunakan pinggan. Pinggan itu pula akan dipecahkan dan dibuang ke tanah melalui celahan-celahan lantai. Mayat kemudiannya akan ditaburi dengan beras supaya petara tidak menyeksa si mati itu. Umum mengetahui kaum Iban mempunyai perayaan yang disambut setahun sekali pada tarikh 1 atau 2 Jun iaitu perayaan Gawai. Ia disambut untuk menunjukkan telah berakhirnya musim menuai padi. Mereka akan berkumpul di serambi umum rumah panjang yang terdapat ranyai atau dikenali sebagai pokok istiadat dengan memakai pakaian tradisional kaum Iban. Perayaan ini sangat terkenal dengan tariannya iaitu tarian ngajat. Ngajat lesung ialah sejenis tarian yang dipersembahkan oleh para penari yang ingin bersaing menunjukkan kehebatan mereka dengan mengangkat lesung penumbuk padi dengan menggunakan gigi masing-masing. Selain itu, perayaan Gawai juga turut diselitkan dengan meminum arak iaitu tuak dan aktiviti hiburan yang lain. Dari segi kepercayaan mereka, menyediakan makanan dan arak kepada dewa kekayaan adalah sebagai tanda kesyukuran dan terima kasih kepada hasil tuaian yang baik. Upacara ini kebiasaannya akan dikendalikan oleh wakil masyarakat. Mantara akan dibacakan dan darah ayam direnjiskan kepada persembahan tersebut. Pada masyarakat Iban berpegang kepada kepercayaan animism yang berpandukan kepada papan turai yang telah ditulis oleh Tuai Raban Bansah. Ianya berpandukan nasihat daripada Manang dan Lemambang. Orang Iban percaya bahawa semua benda hidup mempunyai semangat hidup dan roh masing-masing. Mereka turut percaya kepada ilmu firasat iaitu mimpi baik atau buruk, binatang berbisa, burung berbisa yang sengaja dicari atau dijumpai dan hati khinzir yang boleh dibaca baik buruk maksudnya. Kini, masyarakat Iban majoritinya merupakan penganut kepada agama Kristian.
Selebihnya, ada yang menganut agama-agama yang lain seperti agama Islam, ateism dan lain-lain lagi. Dan itu sahaja penerangan tentang kaum Iban daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Nur Jamila binti Anwar. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang keunikan kaum di Sabah. Sabah adalah negeri yang kedua yang terbesar di Malaysia dan mempunyai pelbagai etnik di seluruh negeri Sabah. Penduduk ini terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang kebudayaan masing-masing. Penduduk aslinya terdiri daripada 30 kumpulan dengan menggunakan lebih daripada 50 bahasa tidak kurang dan 90 dialek. Antaranya ialah Kadazan Dusun, Bajau, Melayu Buni, Murut, Kedayan, Bidayuh, Melanau dan banyak lagi. Kebanyakan kaum di Sabah memilih warna hitam sebagai warna pakaian tradisionalnya. Hal ini kerana penggunaan warna hitam asalnya daripada kepercayaan lambang kekuasaan dan ketuhanan yang mana dapat menghalau si pemakai daripada makhluk-makhluk halus yang jahat. Sesetengah pihak mengatakan bahawa penggunaan warna hitam adalah disesuaikan dengan cara hidup dan keadaan semula jadi pada masa itu. Sebelum peminangan dilakukan, pihak lelaki hendaklah melantik seorang tua yang bukan terdiri daripada keluarga terdekat lelaki berkenaan. Segala upacara merisik peminangan dan hendaklah dilakukan pada waktu pagi. Ianya tidak sama sekali dibenarkan pada waktu malam. Sesuatu upacara dilangsungkan, kedua-dua pihak akan melakukan persiapan yang diperlukan terlebih dahulu. Dalam hal ini, sebetuk cincin menjadi perkara yang utama. Cincin ini adalah tanda peminangan daripada keluarga lelaki kepada pihak perempuan. Hantaran kahwin biasanya terdiri daripada pelbagai makanan, alat adat istiadat ataupun barang hantaran yang memperteguhkan semangat. Barang hantaran yang memperteguhkan semangat ini dipanggil sebagai taso. Taso ini diperbuat daripada tembaga atau perak. Taso ini dibawa oleh pengantin pada hari perkahwinannya sendiri. Jadi, seterusnya adalah pantang larang bagi kaum Sabah Kadazan Dusun. Pantang larang bagi ibu mengandung yang pertama adalah tidak boleh memotong atau mengerat sesuatu. Yang kedua, tidak boleh menyipul ataupun mengikat sesuatu. Yang ketiga, suami tidak boleh memotong rambut khuatir jika nanti rambut anak akan panjang. Tidak boleh makan buah minum air, tidak boleh mencucuk hidung kerbau dan juga tidak boleh set telinga binatang. Seterusnya adalah adat dan pantang larang isteri semasa bersalin, iaitu semasa isteri sedang berpantang. Yang pertama adalah suami tidak dibenarkan untuk keluar ke rumah. Hal ini dikhawatiri isteri diganggu jin atau syaitan. Yang kedua adalah isteri tidak dibenarkan untuk memakan ikan yang bertulang keras, ikan yang berduri dan nasi sejuk, nasi yang bercampur dengan air. Yang ketiga adalah bayi tidak dibenarkan dibawa di halaman luar rumah. Yang kelima adalah sahabat handai tidak dibenarkan untuk melawat bayi sebelum hari upacara pemberian nama.